Anda yakinkah ada hospital macam ni di sini? Bagaimana mungkin tempat seperti ini ada kemudahan perubatan yang baik, Tuan? Kita perlu mendarat sekarang. Demam budak tu dah cecah 41 darjah Celsius. Tetapi ini Malaysia, bukan London, bukan New York. Macam mana awak nak saya pertaruhkan nyawa anak lelaki saya di hospital di tempat seperti ini? Saya rasa perbualan sengit ini berlaku di dalam jet peribadi bernilai $200 juta Amerika Syarikat yang sedang terbang di ruang udara Malaysia. Suasana di dalam kabin begitu tegang hingga terasa menyesakkan nafas. Lelaki Timur Tengah dalam sut tempah khas kelihatan pucat. Anak lelakinya terbaring di atas sofa kulit asli, wajahnya yang kecil merah padam kerana demam panas dan mula meracau. Jutawan bilioner dari Dubai ini bernama Ali. Beliau menguruskan salah satu kumpulan hartanah terbesar di Timur Tengah. Kali ini, beliau membawa anak lelakinya yang berusia 9 tahun, Sami, ke mesyuarat perniagaan di Tokyo. Pada asalnya, beliau merancang untuk pergi bermain ski di Hokkaido untuk berehat selepas mesyuarat, tetapi tidak disangka. Kurang dari 3 jam selepas pesawat berlepas, anaknya mula demam. Pada mulanya, Ali menyangka ia hanya selsema biasa, jadi beliau meminta doktor peribadi yang ikut serta memberikan ubat demam kepada Sami. Walau bagaimanapun, suhu badan Sami tidak turun, malah terus meningkat sehingga di tengah malam, kanak-kanak itu mula mengalami sawan. Kapten pesawat, bekas juruterbang tentera udara yang berpengalaman tinggi, segera menyemak peta penerbangan dan mendapati titik pendaratan terdekat ialah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Malaysia, yang hanya 40 minit penerbangan dari lokasi mereka sekarang. Tetapi apabila Ali mendengar bahawa mereka perlu mendarat di Malaysia, beliau segera membantah. Pada pemahamannya, Malaysia hanyalah sebuah negara membangun yang bergantung terutamanya pada pelancongan. Pembangunan ekonomi dan kesihatannya pastinya tidak dapat dibandingkan dengan Dubai atau negara-negara di Eropah dan Amerika. Gambaran yang muncul di kepalanya ialah klinik luar bandar yang mundur, dinding lama yang usang, peralatan perubatan lama yang berkarat, dan mungkin doktor tidak boleh berbahasa Inggeris sama sekali. Tuan, saya perlu ingatkan anda bahawa jika kita tidak mendarat sekarang, kanak-kanak itu mungkin tidak akan bertahan sehingga ke Tokyo. Suara kapten kedengaran melalui radio komunikasi dengan nada yang paling serius. Rekod perubatan menunjukkan bahawa piawaian perubatan Malaysia menduduki tempat teratas di dunia, terutamanya keupayaan mereka untuk mengendalikan kes kecemasan. Ali menggenggam penumbuknya dengan erat, melihat anaknya yang sedang menderita. Akhirnya, beliau mengalah. Beliau bukan tidak menyayangi anaknya, tetapi beliau benar-benar tidak sanggup menyerahkan anaknya untuk dirawat di tempat yang beliau tidak kenali sama sekali. Di Dubai, beliau tinggal di sebuah vila tersembunyi di atas pulau berbentuk pohon palma, dengan pengiring mengikutinya ke mana sahaja. Untuk berjumpa doktor, beliau perlu membuat janji temu dengan pakar bertaraf dunia untuk pemeriksaan dan rawatan VIP. Tetapi kini, beliau perlu menyerahkan nyawa anaknya kepada kaki tangan perubatan yang tidak pernah beliau kenali di tempat yang tidak biasa. Perasaan hilang kawalan ini membuatkannya sangat marah dan tidak selesa. Pesawat itu membuat pendaratan kecemasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam 2.30 pagi. Pihak kawalan trafik udara telah dimaklumkan lebih awal dan ambulans sudah bersedia menunggu di apron. Apabila pintu kabin dibuka, Ali mendukung anaknya dan berlari keluar. Apa yang dilihatnya membuatkannya terkejut seketika. Apron itu terang benderang dan tersusun rapi. Ambulans itu adalah Mercedes-Benz model terbaru dengan simbol perubatan yang jelas pada badan kereta. 2 pegawai paramedik dalam uniform yang bersih dan kemas bergegas datang. Salah seorang daripada mereka bercakap dalam bahasa Inggeris dengan lancar, "Tuan, sila serahkan anak itu kepada kami. Kami akan membawanya ke Prince Court Medical Center secepat mungkin." Itu adalah salah satu pusat perubatan terbesar dan paling moden di Malaysia. Semasa Ali masih ragu-ragu, seorang lagi pegawai paramedik dengan cekap memeriksa suhu dan tindak balas anak mata Sami. Tindakan profesional mereka sangat sempurna. Suhu 41.3 darjah Celsius. Tidak sedarkan diri, pernafasan cepat. Disyaki jangkitan akut, perlu segera dihantar ke hospital.
kata pegawai paramedik itu sambil mengangkat kanak-kanak itu ke atas usungan. Keseluruhan proses mengambil masa kurang dari 2 minit. Ambulans itu memecut laju. Ali duduk di dalam kereta, melihat pemandangan di luar tingkap. Walaupun sudah tengah malam, lebuh raya masih terang. Permukaan jalan rata dan lebar. Sama sekali bukan tempat kecil seperti yang beliau bayangkan. Peralatan perubatan di dalam kereta lengkap. Terdapat monitor ECG, alat pengukur oksigen, peralatan oksigen, dan pelbagai ubat kecemasan. Pegawai paramedik sentiasa memantau tanda-tanda vital Sami sambil menghubungi hospital melalui radio kecemasan. Prince Court, ini ambulans bantuan kecemasan, dijangka tiba dalam 15 menit. Pesakit adalah kanak-kanak lelaki berumur 9 tahun, demam panas 41,3 darjah Celsius. Disyaki meningitis. Sila sediakan pakar penyakit berjangkit untuk perundingan. Apabila mendengar perkataan meningitis, wajah Ali menjadi lebih pucat. Beliau menggenggam tangan anaknya yang panas membara. Beliau berasa menyesal. Jika beliau mendarat lebih awal, keadaan mungkin tidak akan menjadi stroke ini. Beliau mengeluarkan telefon bimbitnya untuk menghubungi doktor pribadinya di Dubai, tetapi pihak sana menjawab bahawa pada masa ini, mereka hanya boleh mempercayai hospital tempatan. Bantuan jarak jauh tidak mungkin. Ambulans tiba di Prince Court Medical Center pada jam 3 pagi. Apabila pintu kereta dibuka, Ali melihat pemandangan yang tidak akan dilupakannya seumur hidup. Di pintu masuk hospital, terdapat pasukan perubatan yang besar menunggu, sekurang-kurangnya 10 orang memakai uniform yang berbeza-beza. Ketua pasukan ialah seorang doktor wanita berusia lewat 40 koman. Dia berjalan pantas dan bercakap dalam bahasa Inggeris yang sempurna. Selamat datang, saya Dr. Syuhada dari bahagian kecemasan. Kami telah dimaklumkan dan akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa anak lelaki Anda. Sebelum Ali sempat menjawab, seluruh pasukan mula beroperasi seperti tentera yang terlatih. Ada yang menolak katil, ada yang mengambil alih pemeriksaan tanda-tanda vital, ada yang mula memasang talian IV, ada yang bersedia untuk mengambil darah untuk ujian. Setiap tindakan berjalan lancar dan terkoordinasi dengan sempurna. Sami segera ditolak ke bilik kecemasan. Ali cuba mengikut masuk, tetapi seorang juru rawat menahannya perlahan-lahan. Tuan, sila tunggu sebentar. Kami perlu mengendalikan kecemasan dahulu. Kehadiran Anda sekarang mungkin mengganggu usaha menyelamat. Sila isi maklumat asas di sini dahulu. Tidak lama lagi akan ada berita baik. Ali berdiri di hadapan bilik kecemasan. Badannya terasa seperti semua tenaga telah disedut keluar. Beliau perlahan-lahan bersandar di dinding dan melorot ke lantai, memegang kepalanya dengan kedua-dua tangan. Sepanjang hidupnya, beliau telah menghadapi banyak situasi. Melakukan perniagaan bernilai berbilion dolar di meja rundingan, beliau tidak pernah berkelip mata. Tetapi kini, beliau hanyalah seorang bapa yang bimbang tentang anaknya. Beliau mula berfikir tidak keruan. Jika sesuatu berlaku kepada anaknya, bagaimana beliau akan memberitahu istrinya? Mereka mempunyai 3 anak perempuan, tetapi Sami adalah satu-satunya anak lelaki, pewaris keluarga dan permata hatinya. Kira-kira 10 menit berlalu, yang bagi Ali terasa seperti seminggu. Pintu bilik kecemasan terbuka. Dr. Syuhada berjalan keluar, wajahnya kelihatan letih tetapi lega. Tuan, keadaan kanak-kanak itu stabil. Kami telah memberikannya ubat demam yang kuat dan antibiotik. Suhu badannya sedang menurun. Laporan darah menunjukkan bilangan sel darah putih yang meningkat luar biasa, yang merupakan jangkitan bakteria yang teruk, tetapi bukan meningitis. Kemungkinan besar ia adalah keadaan prasepsis yang disebabkan oleh tonsilitis akut. Nasib baik Anda membawanya tepat pada masanya. Jika lambat setengah jam lagi, keadaannya sukar diramalkan. Apabila Ali mendengar ini, air matanya hampir menitis. Beliau berdiri tegak dan menggenggam tangan Dr. Syuhada dengan kuat. Terima kasih, banyak-banyak, suaranya bergetar. Dokter, Syuhada menepuk bahunya perlahan-lahan. Ini tugas kami, Tuan. Selepas ini, kanak-kanak itu perlu ditahan di hospital untuk pemerhatian sekurang-kurangnya 3 hari. Kami akan terus memberikan antibiotik dan memantau pelbagai petunjuk fisiologi. Anda boleh yakin, kami akan menjaganya dengan sebaik mungkin. Apabila Ali dibenarkan masuk untuk melihat anaknya,
Beliau hampir tidak mempercayai matanya. Sami terbaring di atas katil pesakit yang moden, dengan pad gel penyejuk di dahi. Tangannya disambungkan ke talian IV, dadanya dilekatkan pad ECG, jarinya dipasang alat pengukur oksigen. Set peralatan pemantauan lengkap berada di sebelah katil. Skrin memaparkan pelbagai data fisiologi. Seluruh bilik watt terang, bersih dan kemas. Dindingnya berwarna biru muda yang menenangkan dengan corak kartun, jelas direka khas untuk kanak-kanak. Apa yang paling mengejutkan Ali ialah bilik itu mempunyai bilik air pribadi, sofa katil untuk rehat waris, dan juga peti sejuk kecil serta ketuhar gelombang mikro. Piawaian seperti ini, malah di hospital swasta di Dubai, tidak setanding, malah ada yang lebih rendah. Seorang jururawat muda masuk. Dia menolak troli dengan ubat-ubatan dan peralatan. Dia tersenyum kepada Ali dan berkata, "Selamat pagi, saya Nur Alia, saya akan menjadi penjaga Sami seterusnya. Saya akan datang untuk mengambil suhu dan tekanan darah setiap 2 jam. Jika ada apa-apa, Anda boleh tekan butang panggilan di sebelah katil. Kaunter jururawat kami berada di luar. Tidak sampai 30 saat untuk sampai. Nada suaranya lembut dan mesra seperti orang Malaysia, melegakan sedikit saraf Ali yang tegang. Nur Alia menukar REV dengan mahir, sambil menerangkan, ini antibiotik baru untuk jenis jangkitan ini secara khusus. Dan botol ini ialah larutan elektrolit. Untuk menggantikan air kerana demam panas akan menyebabkan badan kehilangan banyak air dan mineral. Tuan lihat monitor ini, garisan ini ialah kadar denyutan jantung, nombor ini ialah paras oksigen dalam darah. Sekarang semuanya dalam julat normal. Dia bercakap sambil menunjuk ke skrin dengan sikap profesional dan sabar. Ali bertanya soalan yang telah lama bermain di fikirannya. Berapa kos rawatan perubatan di sini? Perlu saya bayar deposit dahulu ke? Di Dubai atau negara-negara di Eropah dan Amerika, rawatan perubatan kecemasan tahap ini, jika tidak menelan belanja puluhan ribu dolar Amerika, pasti tidak mencukupi. Beliau sudah bersedia untuk membayar sejumlah besar wang. Nur Alia terkejut seketika, kemudian tersenyum menjawab, "Tuan, Malaysia mempunyai sistem penjagaan kesihatan universal. Tetapi Anda adalah warga asing, jadi Anda perlu menanggung kos sendiri. Namun, Anda boleh yakin, piawaian yuran perkhidmatan kami telus dan awam. Apabila rawatan selesai, akan ada bil terperinci untuk Anda. Untuk kes seperti ini, penginapan di hospital selama 3 hari, termasuk semua rawatan, mungkin berada di antara 10,000 hingga 15,000 ringgit Malaysia. Jika dikira dalam dolar Amerika, ia kira-kira 3,000 hingga 4,500 dolar Amerika. Ali hampir tidak mempercayai telinganya. 3,43500 dolar Amerika? Di Dubai, kos perkhidmatan ambulans kecemasan sahaja sudah semahal ini, apatah lagi resusitasi kecemasan dan penginapan di hospital untuk pemerhatian. Beliau telah menerima banyak bil perubatan. Pembedahan kecil bermula dari puluhan ribu dolar Amerika. Anda yakin hanya ini? Beliau tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Nur Alia mengangguk. Ya. Kos rawatan perubatan kami dianggap sangat berpatutan berbanding dengan seluruh dunia dan Anda boleh lihat bahawa peralatan dan kualiti perkhidmatan kami tidak berkurangan sama sekali. Sistem perubatan Malaysia memang begini. Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan perubatan berkualiti tinggi yang boleh diakses oleh semua. Sepanjang 3 hari berikutnya, Ali melihat sendiri bagaimana piawaian perubatan Malaysia. Setiap pagi jam 7 pagi, pasukan doktor akan datang melawat pesakit. Selain doktor syuhada, terdapat juga pakar penyakit berjangkit, pakar pediatrik dan pakar pemakanan. Mereka akan memeriksa pemulihan Sami secara terperinci, membincangkan rancangan rawatan dan menerangkan setiap langkah dalam bahasa Inggeris kepada Ali. Sistem perundingan pelbagai disiplin seperti ini di banyak negara memerlukan kos tambahan, tetapi di sini ia adalah proses standar. Penjagaan jururawat lebih membuatkan Ali kagum. Nur Alia dan rakan-rakannya bergilir-gilir menjaga Sami, semua orang prihatin dan profesional. Mereka bukan sahaja mengikut arahan doktor, tetapi juga memerhatikan emosi dan keperluan kanak-kanak itu dengan penuh semangat. Kadang-kadang Sami berasa marah kerana sakit dan enggan makan,
jururawat akan mencari cara untuk membuatnya gembira, kadang-kadang malah memainkan lagu-lagu nasyid Malaysia perlahan-lahan, menceritakan kisah, atau mengajaknya bermain permainan mudah. Ini adalah penjagaan yang prihatin dan kemanusiaan yang melebihi rawatan perubatan umum yang tidak dapat dibeli dengan wang. Pada sebelah petang hari berikutnya, Ali memutuskan untuk keluar berjalan-jalan di luar hospital dan membeli beberapa barang. Beliau berjalan keluar dari pintu hospital dan mendapati di luar adalah jalan yang sibuk. Terdapat kedai serbaneka, kafe, restoran, dan kedai buku yang lengkap. Beliau berjalan masuk ke salah sebuah kedai serbaneka dan mendapati barang-barang yang ditawarkan sangat pelbagai, dari nasi lemak dan sandwich segar hingga ke snack, minuman, dan peralatan elektronik. Selain itu, beliau juga boleh membayar bil dan mengambil bungkusan. Yang penting, kaki tangan perkhidmatan sangat baik. Walaupun beliau hanya membeli air mineral, kaki tangan itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih kerana sudi datang, Tuan. Sila datang lagi." Beliau memegang air dan berjalan di sepanjang jalan, memerhatikan persekitaran sekeliling, jalan raya bersih dan teratur. Walaupun tidak dipenuhi dengan bangunan pencakar langit dan bangunan mewah seperti Dubai, setiap tempat dirancang dan dijaga dengan teliti. Apa yang paling mengejutkannya ialah orang-orang di sini kelihatan santai dan tenang, tiada kekecohan, dan tergesa-gesa yang sering dilihat di bandar-bandar besar. Di tepi jalan, terdapat warga emas bersenam, melakukan senam robik di taman. Terdapat orang muda berbasikal lalu lalang. Terdapat ibu-ibu memimpin anak-anak berjalan-jalan. Semuanya kelihatan semula jadi dan harmoni. Beliau berjalan melalui sebuah kedai sarapan. Bau wangi merebak dari dalam. Pemilik kedai sedang menggoreng telur dadar dan roti canai dengan mahir, seperti persembahan. Ali tidak dapat menahan diri untuk berjalan masuk, menunjuk ke makanan di meja orang lain dan berkata, "Saya nak satu macam tu." Pemilik kedai tersenyum menjawab, "Boleh, Tuan." "Roti canai dan telur dadar dengan keju, ya? Nak sos apa?" Ali melihat menu di dinding yang dipenuhi dengan bahasa Melayu yang tidak dapat dibacanya. Seorang pelajar universiti yang sedang menunggu makanan di sebelahnya menyedari kesulitannya, jadi dia menawarkan diri untuk membantu menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. "Ini taufufa, ini teh tarik, ini kopi o. Saya cadangkan cuba taufufa. Ia sihat dan sangat sedap." Ali memesan taufufa. Apabila beliau menghirupnya buat kali pertama, beliau terkejut. Rasa seperti ini belum pernah beliau rasai sebelum ini. Tidak terlalu manis, dengan bau kacang soya yang pekat, lembut dan kaya. Telur dadar dan roti canai juga begitu. Bahagian luarnya digoreng hingga keemasan dan rangup, manakala telur di dalamnya lembut. Keju cair sebati dengan telur dadar. Sarapan ini menelan belanja kurang dari $3 Amerika, tetapi membuatkannya berasa puas hati sepenuhnya. Apabila kembali ke hospital, Ali melihat Sami sudah bangun dan sedang berbual dengan Nur Alia. Melihatnya masuk, dia berkata dengan gembira, "Tuan Ali, keadaan Sami semakin pulih." Tadi doktor datang periksa dan berkata, jika suhu badan normal sepanjang petang hari ini, esok boleh dipertimbangkan untuk keluar hospital. Ali duduk di sebelah katil anaknya, mengusap dahi Sami yang benar-benar tidak panas lagi. Sami tersenyum lembut dan berkata, "Ayah, jururawat Alia sangat baik. Dia bagi saya makan ubat dan cerita kisah rakyat Malaysia." Walaupun dia cakap tak jelas bahasa Melayu, niatnya buat Ali rasa bercampur baur antara nak ketawa dan nak menangis. Pada hari ketiga, Sami benar-benar boleh keluar hospital. Dr. Syuhada memberikan laporan keluar hospital yang terperinci kepada Ali. Sami pulih dengan baik. Selepas ini, hanya perlu mengambil ubat selama 1 minggu lagi. Ini adalah semua sejarah rawatan dan rekod penggunaan ubatnya dalam bahasa Melayu dan Inggris untuk rujukan dokter di negara anda. Selain itu, ini adalah rancangan pemeriksaan susulan yang kami cadangkan. Kira-kira 2 minggu dari sekarang, boleh membuat ujian darah sekali lagi untuk mengesahkan jangkitan telah sembuh sepenuhnya. Ali menerima laporan tebal itu. Di dalamnya, merekodkan semua butiran rawatan Sami dari masuk hospital hingga keluar hospital, termasuk setiap rekod suhu, masa penggunaan ubat, dos, data ujian makmal, dan malah menu makanan. Di akhir laporan, maklumat hubungan dokter. Syuhada juga disertakan.
Dia menjelaskan bahawa jika ada sebarang soalan selepas pulang ke negara, beliau boleh dihubungi pada bila-bila masa. Rekod perubatan yang sempurna dan susulan yang berterusan ini menunjukkan kesempurnaan dan tanggungjawab seluruh sistem perubatan. Semasa melalui prosedur keluar hospital, Ali menerima bil. Jumlah keseluruhan ialah RM12,300 yang dikira dalam dolar Amerika kira-kira $3,700 Amerika. Angka ini termasuk kos bilik wad 3 hari, ubat-ubatan, ujian makmal, yuran lawatan doktor, yuran jururawat, dan malah kos makanan. Ali melihat bil ini. Beliau teringat pengalaman serupa di Dubai dahulu, apabila istrinya perlu ditahan di hospital selama 2 hari kerana appendicitis akut. Kosnya ialah $80,000 Amerika. Penginapan di hospital kecemasan yang sama, tetapi harga berbeza sejauh ini, tetapi kualiti perubatan tidak kurang, malah dalam beberapa aspek lebih baik. Sebelum beredar, seorang pegawai perkhidmatan sosial hospital datang bertanya kabar kepada Ali secara khusus. Tuan Ali, badan Sami masih lemah. Ia tidak sesuai untuk perjalanan jauh. Kami cadangkan berehat sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hari sebelum menaiki pesawat. Jika anda memerlukan bantuan dengan penginapan, kami boleh mengesyorkan hotel yang bagus berhampiran hospital. Selain itu, jika anda ingin membeli suplemen pemakanan untuk kanak-kanak atau ubat-ubatan, saya boleh membawa anda ke farmasi hospital. Terdapat ahli farmasi profesional untuk perundingan. Pertimbangan yang teliti ini membuatkan Ali sangat terharu. Pada mulanya, beliau merancang untuk terbang kembali ke Dubai sebaik sahaja Sami keluar hospital, tetapi kini beliau mengubah fikirannya. Beliau memutuskan untuk tinggal di Malaysia selama 2 hingga 3 hari lagi. Sebahagiannya untuk membolehkan anaknya berehat sepenuhnya. Sebahagian lagi beliau ingin mengambil kesempatan ini untuk mengenali tempat ini dengan lebih mendalam. Ali mengikut cadangan dan menginap di sebuah hotel 4 bintang berhampiran hospital. Bilik itu luas dan selesa. Dengan pemandangan seluruh bandar dari tingkap, beliau berdiri di hadapan tingkap, melihat bangunan pencakar langit Kuala Lumpur di kejauhan, dan tiba-tiba merasakan betapa cetek dan jahilnya pemahamannya tentang Malaysia sebelum ini. Beliau mengeluarkan telefon bimbitnya dan mula mencari maklumat tentang Malaysia secara gila-gila. Beliau baru mengetahui bahawa di tanah air ini terdapat kisah dan pencapaian yang tidak pernah beliau ketahui. Sistem perubatan Malaysia menduduki tempat teratas di dunia, dan sistem insurans kesihatannya juga terkenal dan menjadi model yang ingin dikaji oleh banyak negara. Kaki tangan perubatan di sini menerima latihan yang ketat. Ramai doktor melanjutkan pelajaran di institusi perubatan terkemuka antarabangsa sebelum kembali bekerja. Hospital-hospital di Malaysia bukan sahaja menekankan rawatan penyakit, tetapi juga mementingkan perubatan pencegahan dan pengurusan kesihatan. Konsep penjagaan kesihatan holistik ini adalah sesuatu yang masih kurang di banyak negara. Selain itu, industri teknologi Malaysia juga merupakan peneraju global. Komponen dan bahagian elektronik yang dihasilkan di Malaysia digunakan dalam banyak peralatan elektronik. Jurutera di tanah air ini menggunakan kebijaksanaan dan teknologi mereka untuk memacu pembangunan teknologi maklumat di seluruh dunia. Lebih-lebih lagi, Malaysia kaya dengan intipati budaya dan tradisi. Dari masjid dan kuil ke pasar malam, dari seni tradisional ke budaya makanan, setiap tempat mencerminkan akar umbi Malaysia. Dalam beberapa hari berikutnya, Ali membawa anaknya melawat Kuala Lumpur. Mereka melawat Masjid Negara dan Muzium Negara, melihat keindahan seni bina dan pameran seni yang menakjubkan. Pemandu pelancong menceritakan kisah di sebalik bangunan suci dan artifak ini. Mereka berjalan-jalan di Petaling Street, mengintai gerai-gerai yang sibuk, mencuba pelbagai makanan Malaysia seperti nasi lemak, sate, dan teh tarik. Semuanya membuka mata mereka. Sami paling suka kuih muih dan pencuci mulut Malaysia. Adunan panas dituang ke dalam acuan, dibakar menjadi bentuk yang komel. Rasanya lembut, gebu, dan manis. Mereka juga melawat pusat kebudayaan Malaysia yang mempamerkan sejarah dan seni Malaysia. Ali melihat orang-orang yang tekun membaca buku dan melihat pameran. Sama ada pelajar, pekerja pejabat, atau warga emas, semua orang tenggelam dalam dunia pengetahuan dan estetika.
Suasana pembelajaran dan penggunaan masa lapang yang bermakna ini sukar ditemui di Dubai, yang lebih menekankan kemewahan dan hiburan. Apa yang paling membuatkan Ali kagum ialah keramahan dan tingkah laku orang Malaysia. Di dalam LRT, semua orang duduk diam atau bermain telefon bimbit. Tiada sesiapa pun yang membuat bising. Apabila melihat warga emas atau wanita hamil menaiki kereta api, akan ada orang yang segera bangun untuk memberikan tempat duduk. Apabila makan di restoran, pelayan sentiasa tersenyum. Walaupun di kedai makan tepi jalan yang murah, pemilik kedai akan bertanya khabar dengan mesra. "Sedap ke, tuan? Nak tambah semangkuk lagi?" Keikhlasan yang datang dari hati tidak dapat dibeli dengan wang. Satu malam, mereka makan di sebuah kedai mi utara. Pemilik kedai adalah seorang lelaki tua berusia lewat 60 nolon. Semasa membuat mie, beliau bersenandung perlahan-lahan. Wajahnya sentiasa tersenyum. Ali bertanya kepadanya dalam bahasa Inggris, "Anda kelihatan sangat gembira, tuan. Adakah kerana perniagaan Anda bagus?" Pemilik kedai itu tersenyum menjawab, "Perniagaan baik atau tidak itu perkara kedua. Yang penting, setiap hari dapat buat apa yang saya suka. Lihat pelanggan makan dengan gembira, saya dah puas hati." Kata-kata ini membuatkan Ali terdiam lama. Beliau memikirkan dirinya sendiri, yang sepanjang tahun-tahun ini bekerja keras untuk mencari wang, mempunyai villa dan kereta mewah yang tidak terkira banyaknya. Tetapi adakah beliau gembira? Beliau seolah-olah sudah lama tidak merasai kegembiraan yang sederhana seperti pakcik pemilik kedai itu. 1 minggu kemudian, Sami pulih sepenuhnya. Mereka bersedia untuk meninggalkan Malaysia. Ali kembali ke Prince Court Medical Center secara khusus untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr. Syuhada dan jururawat yang menjaga Sami sekali lagi. Beliau menyediakan beberapa hadiah, yaitu minyak wangi dan coklat mewah dari Dubai. Tetapi hospital mempunyai peraturan bahawa mereka tidak boleh menerima hadiah bernilai tinggi daripada pesakit. Jururawat menolak. Nur Alia berkata, "Tuan Ali, melihat Sami pulih semakin baik adalah hadiah terbesar bagi kami. Ini adalah tugas kami dan ini adalah misi kami. Anda tidak perlu rasa terhutang budi. Jika ada peluang di masa hadapan, kami mengalu-alukan Anda kembali melawat Malaysia." Ali menggenggam tangannya, matanya sedikit basah. "Terima kasih banyak-banyak, terima kasih sungguh-sungguh. Anda bukan sahaja menyelamatkan nyawa anak saya, tetapi juga mengubah pandangan saya terhadap dunia ini. Saya selalu berfikir bahawa dengan wang, saya boleh mendapatkan semua yang terbaik. Tetapi kini saya baru tahu bahawa perkara yang benar-benar berharga adalah yang dicipta dengan keprihatinan dan kasih sayang." Semasa menunggu pesawat di lapangan terbang, Ali duduk di lounge khas dan mengeluarkan telefon bimbitnya untuk menulis mesej panjang kepada rakan kongsi perniagaan dan semua rakannya. Beliau menulis, "Saya baru sahaja melalui perjalanan yang tidak dijangka yang membuatkan saya mengenali satu tempat yang dipanggil Malaysia. Di sini, sistem perubatannya menyelamatkan nyawa anak saya. Orang-orang di sini memberikan kehangatan kepada jiwa saya. Saya ingin memberitahu semua orang bahawa kekayaan sejati bukanlah melihat berapa banyak bangunan pencakar langit yang ada di suatu tempat, tetapi melihat sama ada orang-orang di tempat itu gembira atau tidak, sama ada mereka mempunyai martabat dalam hidup atau tidak. Malaysia telah melakukannya, dan melakukannya dengan lebih baik daripada banyak negara kaya lain. Saya telah memutuskan untuk menubuhkan cawangan syarikat di Malaysia, bukan hanya untuk perniagaan, tetapi kerana saya ingin lebih ramai orang berpeluang mengenali tempat yang indah ini." Mesej ini dihantar dan mencipta kegemparan besar dalam kalangan rakannya. Ramai yang menunjukkan rasa tidak percaya kerana Ali dikenali sebagai seorang yang sombong dan materialistik, bukan orang yang sensitif secara emosi. Tetapi bagi Ali, beliau tahu bahawa pengalaman ini telah mengubahnya sepenuhnya. Beliau menyedari bahawa dunia ini luas. Perkara yang indah tidak semestinya berada di tempat yang paling terkenal atau paling mahal. Kadang-kadang, khazanah sejati tersembunyi di sudut yang terabai. Pesawat mula berlepas. Sami melekat pada tingkap melihat bandar yang semakin mengecil. Beliau bertanya, "Ayah, kita akan kembali lagi ke?" Ali mengusap kepala anaknya dan menjawab dengan tegas, "Ya, nak.
Kita pasti akan kembali lagi dan ayah akan bawa ibu dan adik-adik datang juga untuk mereka melihat tempat yang menakjubkan ini. 3 bulan kemudian, Ali benar-benar menunaikan janjinya. Beliau menubuhkan cawangan syarikat di Kuala Lumpur yang bertanggung jawab khusus untuk kerjasama perniagaan antara Timur Tengah dan Malaysia. Beliau mengupah pasukan gabungan, termasuk orang Malaysia dan kaki tangan yang dihantar dari Dubai, berharap melalui pertukaran budaya seperti ini, orang dari kedua-dua wilayah dapat memahami dan menghargai satu sama lain. Pada hari perasmian cawangan, Ali menjemput Dr. Syuhada dan jururawat Nur Alia secara khusus. Kedua-dua kaki tangan perubatan itu muncul dalam pakaian kasual, kelihatan seperti orang biasa. Tetapi apabila Ali menyampaikan ucapan, beliau memperkenalkan mereka secara khusus. Para tetamu yang dihormati, hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih secara istimewa kepada 2 wanita yang berada di sini. Mereka adalah dokter dan jururawat dari Prince Court Medical Center. Mereka menyelamatkan nyawa anak saya, dan mereka juga yang membuatkan saya melihat nilai sebenar Malaysia. Saya datang menubuhkan cawangan syarikat di sini bukan hanya untuk berniagaan, tetapi untuk membalas budi ini, supaya lebih ramai orang dapat mengenali keindahan Malaysia. Tepukan gemuruh bergema di seluruh bilik. Dr. Syuhada dan Nur Alia berasa sedikit malu. Mereka tidak menyangka bahawa pelaksanaan tugas biasa mereka akan mendapat sanjungan sebesar ini. Selepas majlis, ramai peserta datang berbual dengan mereka, bertanya tentang sistem perubatan Malaysia. Beberapa usahawan asing malah berkata bahawa selepas mendengar kisah Ali, mereka menjadi lebih yakin untuk mengembangkan perniagaan di Malaysia dalam jangka masa panjang, kerana walaupun keperluan paling asas seperti perubatan dijaga dengan sangat baik, apalagi yang perlu dibimbangkan, Fatima, isteri Ali, juga datang ke Malaysia. Beliau membawa ketiga-tiga anak perempuan mereka. Apabila mereka berjalan masuk ke bilik wad yang pernah menyelamatkan nyawa Sami, Fatima tidak dapat menahan mata merah. Dia memeluk Nur Alia erat dan berkata dalam bahasa Inggerisnya yang tidak begitu fasih, "Terima kasih. Terima kasih kerana membantu anak lelaki saya." Nur Alia juga tersentuh oleh keikhlasannya dan menepuk belakangnya perlahan-lahan. "Ini tugas kami, Puan. Melihat Sami sihat begini, kami sudah sangat gembira." Selama 2 hingga 3 hari itu, keluarga Ali melancong ke seluruh Malaysia. Mereka melawat gunung, melawat pantai yang indah, merasai suasana bandar lama yang bersejarah di Melaka, melihat matahari terbenam di tepi Sungai Klang, melawat Taman Negara Endau Rompin, melihat alam semula jadi yang subur. Setiap tempat yang mereka lawati, mereka tertarik dengan keindahan alam semula jadi dan budaya Malaysia. Fatima pada mulanya tidak menjangkakan banyak dari perjalanan ini kerana beliau fikir, Malaysia hanyalah sebuah negara membangun yang kecil, apa yang menarik sangat. Tetapi apabila beliau benar-benar menjejakkan kaki di tanah air ini, beliau baru tahu betapa salahnya tanggapannya. Di atas bot yang berlayar di sungai, Fatima melihat pemandangan di kedua-dua belah sungai dan mengeluh, tempat ini sungguh indah, dan udaranya sangat baik, airnya jernih. Di Dubai, tiada pemandangan seperti ini. Ali tersenyum dan berkata, orang Malaysia sangat mementingkan pemeliharaan alam sekitar. Mereka percaya bahawa pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar boleh wujud bersama. Lihat sungai ini. Di sekelilingnya tiada pembangunan yang berlebihan. Ia masih mengekalkan keadaan semula jadi yang asal, tetapi kemudahan dan perkhidmatan yang diperlukan lengkap. Ketiga-tiga anak perempuan mereka paling suka makanan Malaysia. Mereka mencuba makanan baru setiap hari, dari sarapan seperti bubur ayam, roti canai, taufu fa, hingga makan tengah hari seperti nasi goreng, nasi campur atau mie, dan makan malam seperti sate dan laksa. Setiap hidangan mengejutkan mereka. Anak perempuan sulung bernama Sarah berkata, "Ibu, boleh tak kita tinggal di sini? Saya sangat suka makanan di sini. Dan orang-orang di sini sangat peramah." Fatima mengusap kepala anaknya perlahan-lahan. "Kalau kamu suka, di masa hadapan kamu boleh belajar di sini." Kata-kata ini membuatkan mata Ali bersinar. Beliau mula mempertimbangkan dengan serius untuk membiarkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan di Malaysia. Beliau telah mengetahui bahawa sistem pendidikan Malaysia sangat lengkap, dari sekolah rendah hingga universiti. Semuanya mempunyai piawaian yang tinggi.
Dan sekolah-sekolah di Malaysia bukan sahaja mementingkan keputusan akademik, tetapi juga mementingkan pembentukan moral dan pembangunan yang pelbagai. Selain belajar di dalam kelas, pelajar juga boleh menyertai pelbagai kelab, belajar muzik, seni, sukan, mengembangkan minat dan bakat. Konsep pendidikan holistik ini adalah sesuatu yang diidamkan oleh Ali untuk diberikan kepada anak-anaknya. Apabila kembali ke Dubai, perubahan dalam keluarga Ali menjadi topik perbualan popular di kalangan rakan-rakan. Ramai yang tertanya-tanya pengalaman apa yang boleh menyebabkan Ali, yang dahulunya sombong, berubah menjadi orang yang rendah diri dan berfikiran terbuka. Ada yang malah berfikir bahawa beliau mungkin telah ditipu atau dicuci otak oleh orang Malaysia dengan cara tertentu. Tetapi bagi orang yang benar-benar mengenali Ali, mereka tahu bahawa beliau bukan orang yang mudah dipengaruhi. Perkara yang boleh mengubahnya mestilah sesuatu yang benar-benar menyentuh hatinya. Ali berkongsi pengalamannya di majlis makan malam keluarga. Beliau berkata, "Sepanjang hidup saya telah melancong ke tempat yang tidak terkira banyaknya, menginap di hotel yang paling mewah, makan makanan yang paling mahal, tetapi tidak pernah ada tempat yang membuatkan saya kagum seperti Malaysia. Orang-orang di sana tidak baik kepada saya kerana saya ada wang, tetapi kerana mereka memang orang yang begitu. Hospital mereka tidak membantu orang dengan harapan wang, tetapi mereka percaya dengan ikhlas bahawa menyelamatkan nyawa adalah misi mereka. Nilai seperti ini adalah sesuatu yang kita yang sepanjang hari mengejar wang dan kuasa telah hilang." Bapa saudaranya, seorang ahli perniagaan veteran, bertanya, "Apa yang anda fikir adalah perkara yang paling berharga untuk dipelajari dari Malaysia?" Ali berfikir sejenak dan menjawab dengan serius, yaitu sikap yang mengutamakan manusia. Di Malaysia, sama ada anda orang kaya atau orang biasa, dalam hal keperluan asas seperti perubatan, pendidikan, perkhidmatan awam, semuanya dilayan dengan cara yang tidak banyak berbeza. Kesaksamaan dan rasa hormat antara satu sama lain seperti ini adalah tanda sebenar pembangunan masyarakat. Kita di Dubai mempunyai bangunan tertinggi di dunia, mempunyai pusat membeli belah yang paling mewah. Tetapi, pernahkah kita fikirkan bahawa pekerja yang membina bangunan itu, apabila mereka sakit, bolehkah mereka berjumpa doktor? Bolehkah anak-anak mereka mendapat pendidikan yang baik? Kata-kata ini membuatkan semua orang di majlis itu terdiam. Apa yang dikatakan Ali tidak salah. Di sebalik kekayaan Dubai, sebenarnya tersembunyi jurang kelas yang sangat besar. Orang kaya tinggal di vila mewah di pulau berbentuk pohon palma, menikmati kehidupan yang mewah, tetapi pekerja asing tinggal di asrama yang sesak, menerima gaji yang kecil, malah insurans kesihatan asas pun tiada. Berbanding, walaupun Malaysia tidak mempunyai seberapa banyak bilioner atau bangunan mewah, kualiti hidup orang biasa lebih tinggi dan kebahagiaan mereka juga lebih besar. Kisah Ali tersebar dengan cepat dalam kalangan perniagaan Timur Tengah. Semakin ramai ahli perniagaan mula menunjukkan minat terhadap Malaysia, ingin datang untuk meneroka dan melabur di sana. Tetapi Ali sentiasa mengingatkan mereka, jika anda datang ke sini dengan harapan hanya untuk membuat wang, anda mungkin akan kecewa. Malaysia bukan tempat di mana anda boleh menjadi kaya dengan cepat. Tetapi jika anda ingin melihat apa itu pembangunan mampan, apa itu pendekatan yang berpusatkan manusia, Malaysia patut anda pergi belajar. Sudah tentu. Suatu kali, seorang putera raja dari Arab Saudi datang kepada Ali dan berkata bahawa beliau ingin melabur dalam industri perubatan Malaysia. Ali membawanya ke Malaysia dan melawat beberapa hospital. Putera raja ini, apabila melihat model operasi hospital Malaysia, terkejut. Beliau berkata, "Negara kita juga mempunyai banyak hospital yang sangat moden. Peralatan perubatan juga yang paling canggih. Tetapi kenapa rasa seperti ada sesuatu yang kurang?" Ali tersenyum dan berkata, "Kerana hospital Malaysia bukan hanya tempat untuk merawat penyakit, tetapi juga tempat yang penuh dengan belas kasihan dan kebaikan. Tuan lihat doktor dan jururawat itu, mereka melayan setiap pesakit dengan prihatin dan sabar. Tidak kira siapa anda atau berapa banyak wang yang anda miliki, anda tidak akan menerima layanan yang berbeza. Semangat profesionalisme dan keprihatinan terhadap sesama manusia seperti ini adalah kekuatan sebenar perubatan Malaysia." Putera raja itu mengangguk sambil berfikir. Selepas itu,
Beliau melabur di salah satu pusat perubatan di Malaysia, tetapi beliau tidak mengubahnya menjadi klinik VIP yang hanya melayani orang kaya, tetapi membina sebuah pusat perubatan komuniti dengan yuran perkhidmatan yang berpatutan dan perkhidmatan berkualiti mengikut gaya Malaysia. Beliau berkata, "Saya ingin membawa konsep gaya Malaysia ini kembali ke negara saya supaya lebih ramai orang dapat mengakses perkhidmatan perubatan yang baik." Sami kini berusia 12 tahun. Beliau memilih untuk belajar di sekolah antarabangsa di Malaysia. Setiap kali kembali ke Dubai semasa cuti, beliau akan berkongsi kehidupan di Malaysia kepada rakan-rakannya. Beliau berkata, "Rakan-rakan saya di Malaysia sangat hebat. Mereka bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran, tetapi juga mempunyai banyak bakat istimewa. Saya ada seorang rakan yang boleh bermain piano, bermain baseball, dan juga menulis kod. Tambahan pula, mereka rendah diri, tidak suka menunjuk-nunjuk betapa hebatnya diri mereka. Sami paling suka makan tengah hari di sekolah. Setiap hari tidak sama, kadang-kadang nasi lemak dengan telur dan sayur-sayuran, kadang-kadang laksa, kadang-kadang makanan barat seperti spaghetti, dan terdapat juga sup dan pelbagai jenis buah-buahan. Pihak sekolah juga mengajar mereka pengetahuan pemakanan, membuatkan mereka tahu mengapa mereka perlu makan makanan yang lengkap 5 kumpulan. Konsep pendidikan yang menanam tabiat hidup sihat sejak kecil seperti ini sangat dikagumi oleh Ali. Suatu hari, Sami menulis karangan dalam mata pelajaran bahasa Melayu bertajuk Hari Paling Penting dalam Hidup Saya. Beliau menulis, 3 tahun lalu, pada malam itu, saya fikir saya akan mati. Badan saya panas seperti ketuhar, sakit kepala seperti mahu meletup. Malah wajah ayah saya pun saya tidak dapat lihat dengan jelas. Saya sangat takut. Tetapi yang lebih menakutkan ialah melihat panik di wajah ayah. Kami mendarat di tempat yang tidak pernah saya dengar namanya. Ayah selalu berkata bahawa mungkin tiada doktor yang baik di sini. Tetapi apabila saya berbaring di katil pesakit di hospital, melihat jururawat Alia yang baik hati dan mendengar doktor bercakap dengan nada yang tenang bahawa ayah akan selamat, saya tidak takut lagi. Pada masa itu, saya faham bahawa perkara yang benar-benar boleh menyelamatkan nyawa seseorang bukanlah hanya peralatan perubatan yang moden, tetapi orang-orang yang penuh dengan kasih sayang dan tanggungjawab. Karangan ini dipilih oleh guru sebagai karya cemerlang dan disiarkan di laman web sekolah. Ramai ibu bapa pelajar, apabila membacanya, berasa sangat terharu dan meluahkan pandangan bahawa ini adalah kebanggaan pendidikan dan perubatan Malaysia. Seorang ibu bapa mengulas, "Kami yang tinggal di sini kadang-kadang merasakan semua perkara adalah perkara biasa, tetapi melalui mata rakan asing, kami baru menemui betapa berharganya apa yang kami miliki. Kita harus memelihara perkara ini dengan baik dan harus terus berusaha agar sistem yang baik dan nilai-nilai ini kekal selama-lamanya." Setiap kali Ali datang ke Malaysia untuk melawat Sami, beliau akan mencari peluang untuk berjalan-jalan di Prince Court Medical Center. Beliau tidak pergi berjumpa doktor, tetapi hanya ingin melihat tempat yang mengubah hidupnya. Kadang-kadang beliau akan duduk di lobi hospital, melihat orang-orang yang berjalan masuk dan keluar. Terdapat waris yang menolak kerusi roda, ibu bapa baru yang mendukung bayi, anak-anak yang memimpin warga emas. Kumpulan kaki tangan perubatan dalam uniform yang bergegas melawat pesakit. Wajah setiap orang mempunyai ekspresi yang berbeza. Ada kebimbangan, ada harapan, ada keletihan, dan ada kelegaan. Tetapi suasana keseluruhannya adalah hangat dan penuh harapan. Suatu kali, beliau terserempak dengan Nur Alia. Nur Alia telah dinaikkan pangkat menjadi ketua jururawat, bertanggungjawab menguruskan seluruh wad. Apabila dia melihat Ali, dia terkejut dan menyapa, "Tuan Ali, macam mana anda boleh berada di sini? Sihat ke?" Ali tersenyum dan menjawab, "Sangat sihat. Sami sekarang belajar di Malaysia. Saya datang melawatnya dan berjalan-jalan di sini, mengenang kembali peristiwa beberapa tahun lalu." Nur Alia membawa Ali melawat wad pesakit yang telah diubah suai. Kini, kemudahan lebih moden daripada sebelumnya. Setiap bilik wad mempunyai sistem perubatan pintar yang boleh memantau tanda-tanda vital pesakit dalam masa nyata dan memaklumkan kaki tangan perubatan secara automatik tentang apa yang perlu dilakukan. Tetapi Nur Alia berkata,
Tidak kira betapa majunya teknologi, perkara yang kami utamakan masih kekal hubungan antara manusia. Pesakit memerlukan bukan sahaja ubat dan rawatan, tetapi juga keprihatinan dan kehadiran. Perkara-perkara ini, mesin yang paling moden pun tidak dapat menggantikan. Ali mengangguk setuju. Beliau teringat semasa Sami sakit beberapa tahun lalu, senyuman hangat Nur Alia dan jururawat lain telah memberikan kekuatan kepadanya. Profesionalisme dan keprihatinan mereka membuatkan beliau boleh mempercayai hospital untuk menjaga anaknya. Kepercayaan itu dibina atas dasar kemanusiaan, bukan hanya teknologi dan peralatan. Kini, cawangan syarikat Ali beroperasi dengan makmur. Mereka bukan sahaja membangunkan hartanah, tetapi juga membawa pengalaman pengurusan perubatan Malaysia untuk membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan hospital di Timur Tengah. Mereka juga mempromosikan pertukaran budaya, mengadakan aktiviti pertukaran belia antara Malaysia dan Timur Tengah setiap tahun, supaya belia dari kedua-dua pihak berpeluang memahami satu sama lain. Ali berkata, "Saya berharap melalui usaha ini, kita dapat memecahkan salah faham dan prasangka yang orang ada terhadap satu sama lain." Ramai orang Timur Tengah fikir Malaysia adalah sebuah negara kecil yang mundur. Ramai orang Malaysia pula fikir Timur Tengah hanya ada padang pasir dan minyak. Tetapi apabila kita benar-benar berinteraksi, kita akan dapati bahawa setiap pihak mempunyai sesuatu yang berharga untuk dipelajari dan dihargai. Tahun lepas, Ali menerima anugerah sumbangan cemerlang daripada Kerajaan Malaysia sebagai pengiktirafan atas usahanya dalam mempromosikan pertukaran antara Malaysia dan Timur Tengah. Dalam majlis penyampaian anugerah, beliau menyampaikan ucapan yang menyentuh hati semua orang di majlis itu. 4 tahun lalu, saya adalah seorang ahli perniagaan yang sombong, berfikir bahawa wang boleh membeli segala-galanya. Tetapi Malaysia telah mengajar saya bahawa ada beberapa perkara yang tidak boleh dibeli, seperti keikhlasan, keprihatinan dan semangat yang melihat kehidupan orang lain lebih penting daripada kepentingan diri sendiri. Saya berasa bertuah anak saya sakit pada masa itu. Bertuah kami mendarat di Malaysia. Bertuah bertemu dengan kaki tangan perubatan yang baik hati itu. Kerana pengalaman ini, saya telah menjadi orang yang lebih baik. Orang yang tahu bersyukur dan menghargai perkara. Tepukan gemuruh bergema. Ramai yang menitiskan air mata. Dr. Syuhada dan Nur Alia juga berada di majlis itu. Mereka melihat Ali di atas pentas dengan rasa gembira dan bangga. Mereka tahu bahawa ini adalah makna terbesar kerja perubatan. Ia bukan sahaja merawat penyakit fizikal, tetapi juga menyembuhkan luka emosi dan mungkin mengubah kehidupan seseorang. Sekarang, apabila seseorang bertanya kepada Ali, "Di mana tempat yang paling indah di dunia?" Beliau sentiasa menjawab tanpa teragak-agak, "Malaysia." Pihak lain mungkin tertanya-tanya, kenapa? Adakah ia semewah Dubai? Adakah ia seromantik Paris? Adakah ia sekaya New York? Ali akan tersenyum dan menjawab, Malaysia mempunyai sesuatu yang lebih berharga daripada itu, yaitu kehangatan. Orang-orang di sana menggunakan kehidupan dan kasih sayang untuk melayan orang lain. Tidak kira siapa Anda, dari mana Anda datang, Anda akan dikelilingi oleh kehangatan itu. Bagi saya, ini lebih berharga daripada bangunan mewah atau barangan mahal manapun. Kisah ini masih belum berakhir. Sami berkata bahawa di masa hadapan beliau ingin menjadi doktor dan ingin kembali belajar perubatan di Malaysia. Kerana beliau ingin menjadi seperti Dr. Syuhada yang boleh menggunakan pengetahuan, kepakaran, dan kasih sayangnya untuk membantu lebih ramai orang yang memerlukan. Ketiga-tiga anak perempuan Ali juga merancang untuk datang belajar di sekolah menengah di Malaysia. Mereka penuh dengan jangkaan terhadap tempat yang penuh dengan semangat dan kreativiti ini. Sementara Ali sendiri, beliau terus menyambung misinya, yaitu untuk membuat lebih ramai orang mengenali Malaysia, memahami Malaysia, dan mencintai Malaysia. Beliau berkata, "Saya bukan orang Malaysia, tetapi Malaysia telah memberikan saya kehidupan baru kerana ia membuatkan saya mengenali semula makna kehidupan. Saya berharap dapat menggunakan cara saya untuk menyebarkan keindahan ini supaya dunia dapat melihat bahawa kekayaan sejati bukanlah pengumpulan material, tetapi kekayaan rohani, sistem sosial, dan keprihatinan terhadap sesama manusia yang membolehkan semua orang hidup dengan martabat."
4 tahun berlalu. Peristiwa jet pribadi mendarat kecemasan di Malaysia telah menjadi kenangan paling berharga bagi keluarga Ali. Setiap tahun pada hari itu, mereka sekeluarga akan merayakannya, menganggapnya sebagai hari lahir baru. Pada hari itu, mereka akan makan makanan Malaysia, menceritakan kisah tentang Malaysia, berterima kasih kepada tanah air yang indah yang mengubah nasib mereka. Di bilik Sami, terdapat lukisan Kuala Lumpur pada waktu malam. Bangunan pencakar langit menjulang tinggi, bersinar-sinar di langit malam. Setiap kali beliau melihat gambar ini, beliau akan teringat saat beliau bangun di katil pesakit di hospital dan melihat senyuman lembut jururawat Alia. Pada masa itu, adalah gambar yang tidak akan beliau lupakan seumur hidup. Dan di Prince Court Medical Center, bahagian kecemasan masih terang benderang. Kaki tangan perubatan masih menjalankan tugas, menjaga setiap nyawa. Mereka mungkin tidak tahu bahawa kepakaran dan kasih sayang mereka telah merentasi gunung dan lautan beribu-ribu batu jauhnya, menanam benih persahabatan dan rasa hormat di sudut lain dunia. Ini adalah kuasa Malaysia. Tidak bermegah, tidak menunjuk-nunjuk, hanya menggunakan tindakan untuk membuktikan bahawa kehebatan sejati bukanlah pada berapa banyak harta yang anda miliki, tetapi pada sejauh mana anda boleh membawa kehangatan dan harapan kepada dunia ini.